Mari kita berdoa. 让我们来一起低头祷告。 Ya Tuhan, kami mohon ajarkanlah kami berdoa. 主啊，求你来教导我们如何祷告。 Kami mohon di dalam nama Yesus. Amin. 奉靠主耶稣基督，我们祷告，阿门。 Shalom, selamat malam Bapak Ibu. 各位弟兄姐妹们，晚上好。 Hari ini kita akan belajar tentang public prayer atau doa publik. 今天晚上呢，我们要一起学习关于这个集体祷告。 Satu klarifikasi sebelum kita membahas lebih jauh lagi. 就是有一点，在我们学习更深一点的时候， Public prayer yang akan kita bahas 就是我们要讨论的这个集体祷告， adalah suatu doa yang berpadanan erat sama doa pribadi. 它是跟这个独自就是一个人祷告是有区别的。 Kalau kita doa pribadi, kita doa sendiri. 我们这个独自祷告或者个人祷告是一个人在祷告， Kalau doa publik, kita doa bersama. 集体祷告就是一起祷告。 Kalau doa pribadi, kita berdoa tanpa kehadiran seorang pun di sekitar kita. 个人祷告就是我们祷告的时候没有其他人。 Kalau doa publik, kita berdoa dengan kehadiran orang di sekitar kita. 那集体祷告呢，就是周围会有人。 Nah, dengan definisi ini kita kan tahu kayak kita sekarang doa KD ini termasuk dalam doa publik. 所以今天晚上的这个祷告会是属于集体祷告。 Tapi nggak cuma kita KD. Kalau misalkan kita lagi pergi makan bareng, terus ada yang pimpin doa, nah itu juga sebenarnya termasuk doa publik. 不只是这个晚上的集体祷告，当我们出去吃晚饭，我们在那里祷告的时候，那个也是集体祷告。 Atau misalkan skala yang lebih kecil, kalau kita ada kelompok kecil, kita lagi mau mulai kelompok kecil, kita berdoa, itu juga doa publik. 或者我们跟其他的会友一起祷告的时候，那个也是算是这个集体祷告。 Nah, semua itu yang kita ingin pelajari doa publik dan kita akan bahas di dalam 4 bagian. 所以今天呢，我们要学习集体祷告，我们将学习4个点。 Pertama kita akan belajar dasar Alkitabnya. 第一点，我们会学习它这个圣经里的这个根基。 Kedua kita akan belajar tentang bahayanya doa bersama. 然后我们要学习这个集体祷告的危险有什么。 Ketiga kita akan belajar tentang fungsinya. 然后我们要学习它的功能。 Terakhir kita akan belajar tentang contoh-contoh doa bersama di dalam Alkitab. 然后我们要学习在圣经当中的这个例子。 4 bagian kita langsung masuk yang pertama. 那么第一点， Saya pernah ada satu teman yang protes ke saya. 就是有一个朋友呢，他曾经跟我说， Kok bisa-bisanya gereja itu ada kebaktian doa bersama? 他说为什么教会会有这个集体祷告？ Bukankah Tuhan Yesus sudah jelas ngomong kalau mau doa masuk kamar tutup pintu berdoa? 因为主耶稣基督不是明明的已经说好了，就是要祷告的时候要进你的房间里自己祷告。 Yesus sudah ngomong kayak gitu kok masih bisa-bisanya dibikin kebaktian doa Rabu misalkan. 耶稣已经这样子说了，为什么星期三还会有这样的集体祷告？ Nah, protesnya teman saya itu kemungkinan besar diambil dari pernyataan Yesus di Matius 6. 所以他会这样子说，他的根基就是从马太福音第6章那里。 Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. 那就是说，你祷告的时候要进你内屋，关上门，祷告你在黑暗中的父。 Nah, tapi yang teman saya kurang hati-hati di dalam memperhatikan, 但是我的朋友他没有注意的是什么呢？ yang Yesus larang di sini bukan doa bersama. 耶稣所说不要集体祷告的是什么呢？ Yang Yesus larang adalah doa seperti orang munafik. Kedua, berdoa bertele-tele. 其实耶稣基督在这里说的就是你们祷告的时候不要像那个假冒伪善的人，还有就是不要一直重复。 Kedua, kalau kita perhatiin Yesus ngomong apabila kamu berkata, apabila ini sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan apabila tetapi ketika. 所以在第6节那里有一个印尼文叫做阿巴比拉，但是在中文其实它不是这个如果，而是当或者时候。 Atau dengan bahasa lain, Yesus tidak berandai-andai kalau kita berdoa atau bersama atau tidak. 所以耶稣就是说没有说假如我们祷告， Yesus mengasumsikan kita pasti akan berdoa bersama. 耶稣会说我们一定要祷告。 Jadi sekali lagi Matius 6 itu tidak melarang tentang doa bersama. 所以马太福音没有说我们不能集体祷告。 Selain dari Matius 6, kita juga lihat sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga berdoa di depan orang lain.
那么除了这个马太福音呢，我们也可以看到耶稣其实在这个公共场所的时候，他也会祷告。 Nah, di Yohanes ini kita lihat Yesus lagi berdoa kepada Bapa, lalu dia bilang, aku berdoa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. 然后在这里他说，我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人。 Atau dengan kata lain, Yesus berdoa dengan penuh kesadaran ada orang di sekeliling dia yang mendengarkan doa dia. 所以当时耶稣他祷告的时候，他是有意识知道周围是有人的， Nggak cuma Tuhan Yesus, para murid juga. 不只是耶稣，他的门徒也是知道的。 Mereka berdoa bersama, juga Paulus. 他们一起祷告，保罗也一起祷告。 Paulus di 1 Korintus 14 ini lagi ngomong tentang berbahasa roh, bisa memuji dalam bahasa roh, bisa berdoa dalam bahasa roh. 保罗在哥林多前呢，他那里在说关于方言。 Lalu Paulus ngomong, kalau kamu berbahasa roh terus, berdoa di dalam bahasa roh, gimana orang yang denger itu bisa ngomong amin, apalagi mereka nggak bisa paham. 在那里，保罗说，如果你在祷告的时候一直用方言，那周围听到你的祷告的时候，他们是如何会明白呢？ Jadi dari Matius 6 tidak melarang doa bersama, Yesus berdoa bersama, para murid berdoa bersama, Paulus pun memikirkan tentang doa bersama. 所以马太福音没有说不能集体祷告，耶稣也没有说，然后保罗和他的门徒也是有集体祷告。 Jadi kalau semua ini mendukung kita berdoa bersama, lalu Matius 6, sekali lagi, bukan larangan terhadap doa bersama, lalu apa? 那么马太福音呢，它是鼓励我们集体祷告。那其实马太福音要说的是什么呢？ Kita harus memahami Matius 6 ini sebagai peringatan terhadap bahaya dari doa bersama. 我们要知道马太福音呢，它其实在提醒关于集体祷告的危险。 Peringatannya terhadap apa? Terhadap yang tadi kita sebut. Peringatan terhadap kemunafikan dan kesalahpahaman. 提醒我们关于什么呢？是关于假冒伪善，还有一直重复。 Peringatan terhadap kemunafikan dari kecenderungan hati kita ini menunjukkan kita lebih rohani daripada kita aslinya. 就 Misalkan. 是说我们的心呢会好像觉得比别人更好。 Peringatan kesalahpahaman itu janganlah bertele-tele merasa kalau banyak kata-kata itu doanya akan dikabulkan. Ini kan kesalahpahaman dari doa. 就是提醒呢，不要觉得因为你的话多，就是神会垂听你的话，你的祷告。 Dari dua peringatan ini yang berkaitan erat sama doa bersama itu cuma yang pertama. 那么再从这个两点呢，其实有关于跟这个祷告会有关的，只有第一点。 Karena itu kita lebih memikirkan persoalan bahaya kemunafikan di dalam hati kita. 所以在讲就是假冒伪善，在我们心里是有多么的危险。 Kita harus menyadari dalam hati kita ada loh kecenderungan kayak gitu. Kecenderungan kita pengen dipandang lebih rohani daripada kita aslinya seperti apa. 所以我们每个人的心里其实就是会偏向想别人看我们比别人更好。 Bentuknya bisa sangat beragam. Nah kita perlu menyadari kalau dalam kebiasaan kita kebaktian doa di GKI Pluit mungkin. 那么表现出来会各种各样，但是在我们教会当中呢， Mungkin bisa muncul dalam bentuk kita sungkan kalau nggak pergi KD gitu. 可能就是表现在什么地方，就是比如说觉得没有来这个祷告会，觉得不好意思。 Nah jadi kalau misalkan kebaktian doa yang harusnya kita didorong karena kita pengen bersama-sama berdoa kepada Allah, lalu akhirnya malah bergeser jadi sungkan kalau nggak datang, apalagi kalau saya adalah pengurus KD gitu misalkan. 因为祷告会本来就是我们的心就是有意愿想一起祷告，而就变成来这个祷告会，就是因为不好意思。 Nah itu contoh bentuk bagaimana kita di hati kita sangat bisa kayak gitu. Berdoa bersama sesuatu hal yang baik, tapi hari didorong oleh sesuatu yang tidak baik. 这个就是其中的一个例子，因为集体祷告是一个好的，但是呢，因为我们内心的这个偏向不好，就变成不好。 Nah dengan kita menyadari titik bahaya dari doa bersama, 那从我们知道它这个危险的地方在哪里， kita perlu menyadari solusinya bukan kita tidak doa bersama. 那我们知道它的解决方法不是我们没有祷告， Sekali lagi kita ingat Tuhan Yesus sendiri juga berdoa bersama. 因为我们知道主耶稣他也在就是在公众场所一起祷告。 Lalu solusinya apa? 那呢，它的解决方法是什么呢？ Kalau solusi dari seorang pendeta di Kanada, mereka bilang perhatikan kehidupan doa pribadi kita. 那在加拿大的一位牧师，他所提出来的这个方法，就是要注意自己的个人祷告。
Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita rajin kebaktian doa Rabu, tapi sebenarnya doa pribadi kita pas lagi sendiri di kamar kita tidak pernah berdoa, 那他的意思是什么呢？就是说，如果我们就是很努力的来这个祷告会，但是在家里个人祷告却没有的话， titik bahaya kemunafikan adalah titik bahaya yang sangat mengerikan buat kita. 所以这个假冒伪善的这一个点就非常的危险。 Sebaliknya, kita akan sangat aman kalau kehidupan doa pribadi kita itu ya memang sudah rutin kita berdoa. 相反的，就是会比较好的，就是我们个人的祷告已经是很好了。 Nah ini satu poin sederhana kita gimana kita memperhatikan bahaya dari kehidupan doa bersama itu dengan kita memperhatikan kehidupan doa pribadi kita. 所以这个是一个例子，如何看我们这个假冒伪善的一个例子，就是当我们一起一个人祷告，我们努力，而我们在这个集体祷告，我们也参加。 Saya rekap sedikit. Kita tahu Yesus berdoa bersama. 就是我们知道耶稣他是有这个集体祷告， Jadi kita tahu doa bersama itu penting. 所以我们知道它非常的重要， Lalu kita juga tahu doa bersama itu berbahaya. 但是我们也知道它是很危险。 Kalau berbahaya tetapi penting, yang menjadi pertanyaan kita adalah, lalu sebenarnya apa fungsinya doa bersama? Kenapa sebegitu pentingnya? 那么知道它危险，也知道它重要，那其实集体祷告的功能是什么呢？ Bagaimana kehidupan doa bersama itu seharusnya berfungsi dalam kehidupan gereja? 所以这个集体祷告是如何在教会中的功能，它是显现出来的。 Nah ini kita bisa lihat di dalam doanya Yesus sendiri, yang tadi kita udah sempat lihat. 那这个我们可以从耶稣的祷告中看得出来。 Perhatikan di sini Yesus berdoa dengan penuh kesadaran orang ada di sekitar dia. 所以在这里我们非常的清楚看到，就是耶稣非常有意识，他知道周围的人也跟着他在一起。 Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus kepada Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, perhatikan, supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. 我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。 Di sini kita melihat Yesus berdoa kepada Bapa dengan penuh kesadaran adalah orang yang di sekelilingnya dia, dan Yesus berdoa supaya mereka mengenal Allah. 所以我们在这里看到耶稣呢，他祷告的时候知道周围是有人，那么他祷告是为了周围的人知道他为什么祷告。 Kedua kita bisa lihat di Paulus. 第二，我们可以从保罗那里看， Ketika Paulus ngomong ke jemaat Korintus, 当他跟哥林多的这个会众说话， kalau kamu berdoa cuma dengan roh aja, maksudnya berbahasa roh aja berdoanya, gimana orang yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Bukankah ia tidak tahu apa yang kamu katakan? Perhatikan, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 不然你们用灵助献，那在做不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？ Atau dengan kata lain kita melihat pola yang sama di sini nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. 在这里，我们也看到保罗对哥林多教会的劝勉， Berdoa kepada Allah, 就是向神祷告， tetapi memperhatikan orang yang ada di sekitar, 但是也注意周围的人。 dan doa itu didesain sedemikian rupa untuk membangun orang yang mendengar. 然后那个祷告是这样的设计，好让能造就周围的人。 Jadi kalau kita kembali, doa bersama itu penting itu kenapa? Apa fungsinya doa bersama? 所以为什么集体祷告重要？它的功能是什么呢？ Doa bersama itu walaupun doa yang kita tunjukkan kepada Allah, 虽然集体祷告这个祷告是向神展现出来的， tapi doa bersama adalah doa yang di saat yang bersamaan berfungsi sebagai antara kesaksian tentang Allah atau pendidikan atau pemuritan tentang Allah. 所以同时呢，它也是能就是给周围的人，好像做一个见证，也造就别人。 Sekali lagi doa bersama doa yang kita tujukan kepada Allah, tapi walaupun ditujukan kepada Allah, tetapi juga berfungsi untuk membawa orang lain mengenal Allah. 所以再来一次，就是这个祷告会的这个祷告呢是向神展现出来，但是同时呢，也是为了造就或者变成一个见证。 Nah ketika kita sekarang menyadari doa bersama itu punya fungsi pendidikan dan pemuritan dan pengajaran, 所以我们知道现在这个集体祷告是为了教导别人。 dan apalagi kalau kita menyadari juga betapa doa bersama itu sangat mudah mempengaruhi dan mendidik orang lain.
而且我们也要知道，这个集体祷告也很容易影响别人。 Saya pernah pas lagi SMP, saya jarang ke gereja. 初中的时候，我很少去教会， Saya tertarik sama satu cewek. 然后我对一个女生感兴趣， Ceweknya itu orang gereja. 然后那个女生是就是一个会友。 Cowok kalau punya kepentingan lagi deketin cewek, ceweknya orang ke gereja, ya cowoknya ngajak berdoa. Saya ngajak berdoa. 然后一个男人对一个女人有感兴趣，肯定会跟着她。 Ya karena dia yang lebih sering ke gereja, jadi dia yang pimpin doa. 所以，因为他比我常常更去教会，所以他带领我祷告。 Pas saya dengar dia berdoa, saya dengar doa dia kayak gini. Ya Tuhan, ntar Tuhan kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan. Saya bingung, kenapa doanya gitu loh, kayak kesel gitu loh. 所以，这个女孩子她祷告的时候就一直有一种声音，所以她觉得为什么她祷告是这样的呢？ Saya baru sadar ketika saya ikut dia ke gerejanya dia, pendetanya berdoa kayak gitu juga. 然后我才发现，原来她教会的牧师他祷告的时候也是这样的。 Nah kita yang kalau dari kecil bertumbuh di GKI, kita nggak akan sadar. 那如果我们从小就在这个教会成长呢，我们肯定会不知 Tapi 道。 kalau sekali-sekali kita jalan ke gereja yang kita nggak biasa pergi, kita akan ketemu pola berdoa yang sangat berbeda. 那如果我们去其他的教会去参加的时候，可能我们会发现不同的祷告方法。 Misalkan frase-frase doa yang kita jarang dengar di GKI Pluit nih, misalkan frase-frase, Tuhan biarlah dengan kuasa darahmu engkau membungkus mereka. Ini bahasa-bahasa yang kita nggak pernah pakai di GKI Pluit. 所以有一些话语呢，就是我们在这个教会很少会用。 Atau kalau misalkan saya kemarin lagi persiapan ini, saya dengar doanya Joseph Prince di Singapura. Di dalam nama Yesus aku menengking semua kesakitan aku kutuk semua. Nah itu kan nggak pernah ada juga di gereja kita yang kayak gitu. 或者可能我昨天在准备的时候听那个 Joseph Prince 的祷告，就是在以耶稣基督的血我来什么拯救你什么什么的，这样我们很少会听到。 Yang kita perlu sadar pendetanya kayak gitu, jemaatnya doanya juga akan kayak gitu. 所以我们知道牧师这样祷告，会友肯定也会这样的祷告。 Jadi betapa doa itu sangat mudah mempengaruhi orang lain. 所以我们要知道，祷告呢是非常的容易影响别人。 Nah kalau kita sadar doa itu mendidik orang lain. Dan tidak cuma mendidik, melainkan sangat mudah juga mempengaruhi orang lain. 所以当我们知道祷告呢是能教导别人，而且也能很容易影响别人的话， Bukankah itu berarti kita harus sekarang lebih serius memperhatikan bagaimana kita memimpin doa bersama? 那不就是等于我们要更注重就是这个祷告？ Bukankah kita akan lebih intensional memperhatikan jangan sampai doa saya mempengaruhi orang dengan pengenalan yang salah akan Allah. 我们会更注意呢，就是不要让我们的祷告就是错影响别人。 Nah kali itu sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa berdoa, memimpin berdoa dengan lebih baik. 那问题就是现在我们如何能正确的祷告呢？ Jawabannya tidak terlepas dari semua yang tadi kita sudah bahas. 那答案就是在我们已经所讨论的。 Karena doa itu mendidik kita dan sangat mudah mempengaruhi kita. 所以，因为祷告是教导我，然后也很容易影响别人。 Ya cara kita bisa lebih baik adalah membiarkan Alkitab mendidik kita. Doa di dalam Alkitab mendidik kita. 那如何我们变好？那肯定是让圣经来引导我们。 Kita bisa melakukan itu dengan apa? Dengan memperhatikan doa-doa di dalam Alkitab. 所以我们能就是其中一个方法，我们可以更注意这个圣经当中的祷告。 Nah dengan waktu yang singkat ini, saya ingin coba memperhatikan 3 doa di dalam Alkitab. 然后在这么短的时间，我们来一起看3个例子。 3 doa dalam Alkitab yang mudah-mudahan lebih dekat, erat sama kebiasaan di dalam kebaktian doa Rabu kita. 也希望这个3个例子是与我们的教会祷告会是更加亲近。 3 doa, 1 doa untuk sesama pelayanan. 第一个就是给我们会友的祷告。 Doa Rabu kita sering ya, misalkan tiba-tiba ada komisi sekolah minggu, berdoa, komisi pemuda memimpin doa. Nah kita bisa mendengar update-update tentang komisi-komisi atau bidang-bidang lain dan kita mendoakan. Itu kan doa untuk sesama pelayanan. 所以在祷告会，我们常常就是为这个，比如说主日学呀、青少年祷告。 Kedua yang menjadi kebiasaan kita dalam kebaktian doa Rabu juga doa untuk negara. Ini kita juga sering kita mendoakan untuk negara. 第二就是为我们自己的国家祷告。 Dan terakhir doa untuk orang sakit. 第三就是为那些生病的人祷告。 Nah kita coba memperhatikan contoh Paulus di dalam doa-doa yang mirip-mirip kayak begini. 所以我们会从保罗的例子看。 Sekali lagi ini bukan bermaksud
Bukan bermaksud kita selama ini doanya salah. 所以我的意思不是说我们现在的方法是错的， Tapi persoalan kita mau doa lebih dekat sama Paulus itu kira-kira seperti apa? 而是我的意思就是我们的祷告如何更加亲近像保罗那 Supaya 样， doa kita lebih senada dengan Paulus. 好让我们的祷告越亲近这个保罗的方法。 Kita perhatikan yang pertama doa untuk sesama pelayan. 第一点就是给会友的教会的， Sedikit latar belakang tentang 1 Tesalonika. 就是一点关于帖撒罗尼迦的背景。 Paulus sudah melayani di Tesalonika, tapi dia cuma melayani bisa sebentar. Habis itu dia diusir, dia harus keluar. Dia ke Berea, terus dia ke Athena. 保罗在帖撒罗尼迦这个服侍不长，然后呢，当时他被赶出去，然后去其他的城市。 Nah karena dia dipaksa keluar, Paulus itu punya kerinduan yang sangat besar untuk ke Tesalonika lagi. 就是因为这样子，保罗呢，他的心非常的渴望再次去帖撒罗尼 Nah, 迦 kita。bisa lihat pernyataannya Paulus, tetapi kami dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu, maksudnya menemui jemaat Tesalonika. 他在那里说，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。 Tetapi iblis mencegah kami. 只是撒旦阻挡了我们， Itulah sebabnya ketika kami tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia, maksudnya Paulus mengirim Timotius. 为此呢，我们即不能再忍，就打发人去。保罗打发提摩太， Mengirim untuk apa? Supaya aku tahu tentang imanmu. 为什么打发人呢？就是为了保罗知道他们的信心如何。 Nah, singkat cerita, Timotius sudah pergi, Timotius sudah balik. Sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabarnya menggembirakan tentang imanmu. 然后提摩太也回来了，然后提摩太从那里回来的时候，将他们的信心就报告给保罗。 Maka kami juga dalam segala kesusahan-kesukaran menjadi terhibur oleh imanmu. 所以我们在一切困苦患难之中，因着你们的信息就得了安慰。 Jadi Paulus sangat nggak sabar pengen tahu tentang kabar imannya jemaat Tesalonika. Dia kirim Timotius dan pas balik ternyata kabarnya sangat menggembirakan. Dan dia di dalam segala kesukaran kami menjadi sangat terhibur. Lalu Paulus ngomong, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas sukacita yang kami peroleh karena kamu. 就是因为保罗非常想知道，这个帖撒罗尼迦的人情形的情况怎么样，然后他得知之后就非常的欢喜，然后保罗就说：“我们在神面前因着你们甚是喜乐。” Dari sini masuk doanya Paulus. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. 然后之后呢，保罗就在这里，他向神祷告，愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能成长充足，如同我们爱你们一样，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可指背。 Apa yang kita bisa perhatikan dari Paulus? 所以我们从保罗那里可以学了什么呢？ Satu, kita bisa lihat Paulus itu memiliki kerinduan yang sangat besar untuk tahu kabar imannya jemaat Tesalonika. 所以在这里我们知道，保罗呢，他心里是非常渴望知道帖撒罗尼迦他们会有那里的信心是怎么样。 Kerinduan yang sangat besar itu yang pas dia dengar kabar mengembirakan, dia penuh dengan sukacita. 然后当他听到了这个信息之后，他就非常的喜乐。 Terakhir tidak cuma dia rindu, dia sukacita, doanya dia dihubungkan dengan kerinduan dan sukacitanya dia. 然后他不只是渴望喜乐，他在他的祷告当中也显现出来了他的这个喜乐跟他的渴望。 Dia rindu melihat tanda anugerah dari Allah di jemaat Tesalonika. 他非常渴望从帖撒罗尼迦那边看到恩典的这个奇迹。 Dia bersukacita ketika melihat tanda anugerah itu. 然后他为了那个恩典就非常的喜乐。 Terakhir dia mendoakan hal yang sama. Apa yang sudah membuat dia sukacita itu, dia berdoa Tuhan mengerjakan dengan lebih bertambah-tambah lagi. 然后就是因为他那个喜乐，他就把那个喜乐放在他的祷告当中。 Kita bandingkan dengan kebiasaan kita ketika kita berdoa untuk komisi atau bidang lain. 然后我们再看我们自己为我们这里教会的人祷告是怎么样。 Pas misalkan ada komisi sekolah minggu datang ke sini cerita tentang gimana update pelayanan di sekolah minggu. 可能就是主日学来到这里，向大家报告他们的主日学状况怎么样。
Pas kita dengar, sejujurnya kita dengar dengan peduli tidak peduli atau kita dengar dengan kerinduan kita mau melihat tanda anugerah Tuhan di dalam pelayanan itu. 我们在听的时候，我们要检查自己，我们是真的关乎呢，真的有这样的渴望看到神的恩典在他们当中吗？ Ketika kita mendengar semua yang dilakukan oleh Komisi Sekolah Minggu, kita merasa sukacita karena kita melihat tanda anugerah itu atau kita ngerasa acuh dan acuh biasa aja. 或者就是当我们听到这些报告的时候，我们真的有那样的喜乐，或者只是一般般而已。 Ketika komisi-komisi bidang atau sekolah minggu bisa menceritakan, kita misalkan lagi pengen sil nih, doain untuk sil, doain untuk retret segala semua. Kita dengan dingin mendoakan semua pokok doa itu, atau kita dengan passionate kita rindu tanda anugerah yang Tuhan sudah kerjakan sebelumnya. Tuhan kerjakan dengan lebih lagi, lewat sil atau lewat apa. 就是当主日学他们在分享，比如说他们要做各种的活动，我们祷告的时候只是普普通通的祷告，而是我们真的渴望从他们主日学能看到神的恩典。 Kalau Bapak Ibu mirip-mirip sama saya, bukankah hati kita cenderung ya biasa aja? 那如果像我的话，可能就是觉得很一般， Passionate untuk melihat tanda anugerah yang Allah kerjakan di tempat lain. 就是一种热情，能看到神呢在其他的地方，就是比如说主日学，就是展现出他的恩典。 Doa yang dihubungkan atas kerinduan pengen melihat tanda anugerah itu lebih-lebih lagi. 就是我们的祷告，是因为我们想看到神的恩典。 Misalkan beberapa di antara kita yang pernah mengalami Tuhan lewat pelayanan sil. 或者可能我们当中就是曾经从秀那里经历了神的恩典。 Tuhan, aku pernah melayani Engkau di sil dan aku mengalami Engkau, aku mengenal kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya lewat sil kali ini ada orang-orang yang juga mengenal Engkau. Itu tuh contoh kita menghubungkan anugerah Tuhan. Jadi bukan secara dingin cuma mendoakan pokok doanya. 比如说，我们可能在秀呢，就是向神祷告，主啊，我曾经在秀的这个服饰当中呢，就经历到你，所以我希望这一次的秀呢，也能感动别人。 Passion itu mudah-mudahan Tuhan anugerahkan di dalam hati kita. 所以，但愿这个热情神赐给我们。 Kedua, doa untuk negara. 第二就是为国家的祷告。 Kita perhatikan ini perintah Paulus ke Timotius. 我们看这个是保罗给提摩太的一个劝勉。 Timotius itu melayani di jemaat Efesus. 提摩太呢，他在以弗所那里服侍。 Timo, aku menasihatkan kamu, naikkanlah doa, permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. 提摩太，我劝你，就是要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。 Mirip ya ketika kita dipimpin untuk mendoakan kedamaian negeri. Misalkan dalam perang, atau kita doakan misalkan kalau lagi habis pesta politik, nah itu biasanya kita mendoakan kondisi negara kita. 这个跟我们也是比较相似，就是我们为国家祷告的时候也会这样。 Tapi menarik kalau kita pikir alur pikirnya Paulus di dalam mendoakan raja-raja. 但是非常有意思，就是当我们学习保罗如何为当时的君王祷告， Naikkanlah doa untuk raja-raja, 就是为君王和一切在位的祷告。 agar apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram 为了什么呢？就是好让我们平安无事的度日， dalam segala kesalehan dan kehormatan. 并且在敬虔和端正当中。 Atau dengan kata lain, Paulus tidak mengajak untuk berdoa cuma buat kedamaian negeri. 所以保罗在这里，他不只是为国家的平安祷告， Tapi dia berdoa supaya oleh kedamaian negeri, kita semua itu bisa mendapatkan situasi yang seperti tanah yang subur, supaya kita bisa menjadi bertumbuh imannya. 所以呢，保罗祷告，为了平安无事的目的，就是好让我们的这个属灵的能成长。 Jadi nggak cuma kedamaian negeri, tapi kedamaian negeri yang bisa mendorong kita lebih dewasa iman. 所以国家的平安导致我们属灵的成长。 Tapi bahkan itu tidak berhenti di sono. Perhatikan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 不只是在那里，而是这也都是在救主面前可蒙悦纳，
因为神愿意万人得救。 Alur pikirnya Paulus, kedamaian negeri yang mendorong kita lebih dewasa iman supaya menjadi kesaksian karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. 所以国家的平安导致我们的属灵成长，然后成为见证。 Kira-kira alur pikir kita ketika kita mendoakan kedamaian negeri Indonesia seperti itu atau kita mendoakan kedamaian negeri supaya bisnis kita lancar misalkan. 在我们祷告的时候，我们是否也这样？或者我们为国家祷告，只是为了我们的生命能更加的顺利？ Alur pikirnya Paulus semoga lebih berakar di dalam kita berdoa. 保罗的目的就是为国家平安，就是为了属灵能更加的成长。 Terakhir doa untuk orang sakit. 最后就是为生病的人祷告。 Di sini sebenarnya Paulus tidak berdoa untuk jemaat Efesus yang sedang sakit. 其实在这里呢，保罗不是为以弗所的这个会众的人祷告， Tapi Paulus berdoa kepada jemaat Efesus yang dia tahu lagi tawar hati karena mendengar penderitaannya Paulus. 而是为就是因为以弗所的这个会友呢，他因为知道保罗的状况，而他们呢就是他们的心里呢就丧胆了。 Karena itu Paulus bisa ngomong, aku minta kepadamu jangan kamu tawar hati melihat kesengsaraanku. 所以保罗向他们说：“不要因为我的患难而你感到灰心。” Kok bisa kita melihat kesengsaraan orang kita tawar hati? Yaitu sangat bisa kalau kita punya orang yang kita sayang lalu orang yang kita sayang itu menderita. 为什么我们看到别人受难的时候，我们会感到非常难过？因为我们可能与他就是有比较亲近的关系。 Inti yang kita perlu tahu di sini, Paulus sangat sadar betapa kondisi jemaat Efesus itu lagi lemah hatinya. 在这里我们要注意的就是，保罗当时非常知道以弗所的状况是怎么样。 Di tengah kelemahan ini, apa yang Paulus doakan? 然后在这个情况当中，保罗是祷告了什么呢？ Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. 在这里呢，保罗祷告就是求神，按着他的丰盛的荣耀，借着他的灵，叫他们心里的力量刚强起来。 Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya kasih Kristus. 也祷告，好让他们知道基督的爱是何等的长阔高深。 Kok bisa Paulus berdoa ini kepada jemaat Efesus yang sudah Kristen? 为什么保罗会向这个以弗所已经是基督徒的呢？这样子祷告。 Sudah Kristen, kenapa Paulus mendoakan supaya Kristus tinggal di dalam hatimu? 为什么他们已经是基督徒，而保罗还为他们祷告，就是好让基督活在他们当中？ Sudah Kristen, sudah tahu kasih Allah, kenapa Paulus bisa mendoakan supaya mereka memahami betapa dalamnya kasih Allah? 他们已经知道神的爱，为什么保罗还为他们祷告，就是好让他们对神的爱是知道神的爱是多深。 Satu kisah yang bisa membantu kita memahami adalah seseorang pernah pas lagi kecil, 就是有一个故事可能会帮助我们理解，就是有一个人他还小的时候， dia ketika masih kecil selama hidupnya dia tahu orang tuanya sayang sama dia. 就是他知道他的父母是非常疼爱他的， Tapi ketika dia jatuh sakit dan dia lihat mamanya nangis-nangis dia jatuh sakit, 然后当他的生病的时候，然后看到他妈妈就因为他生病哭泣， dia melihat betapa mamanya itu ternyata sayang banget sama dia. 然后从那里他就知道他妈妈真的非常爱他。 Nah ini contoh sederhana 这个是一个非常简单的例子， yang juga ada di dalam kehidupan kita orang Kristen. 这个可能在我们生活当中常常出现， Penderitaan yang begitu berat di dalam kehidupan. 就是在生命当中的一切患难。 Satu sisi memang bisa membuat orang menjauh dari Tuhan, 就是一个方面能让人就是远离了神， tapi ada begitu banyak juga orang yang di tengah penderitaan itu bersuka cita karena aku mengenal kasih Allah. 但是也有很多人就是在患难当中能就是更深的知道神的爱。 Nah hal seperti inilah yang Paulus doakan. 这就是保罗所祷告的， Supaya di tengah kelemahanmu Allah menguatkanmu, Kristus tinggal di dalam hatimu dan engkau bisa mengenal kasih Allah. 保罗为他们祷告，就是求神的爱在这个患难当中呢，就是更深，他们能更深的了解， Supaya di dalam penderitaanmu engkau tetap bisa berkata Allah engkau segitu baik. 好让他们在患难当中仍然能说神是好的。 Misalkan kita bisa lihat di hidupnya Daud. 可能我们会从大卫身上看到，
Yang setelah anaknya mati, yang dia lakukan dia beribadah dan dia memuji Tuhan. 当他知道他的儿子已经死了，他所做的就是站起来，赞美神、祷告。 Ini yang Paulus doakan kepada orang yang sedang lemah. 这就是保罗为那些正在软弱的人祷告。 Apakah pola ini ada di dalam kita mendoakan orang yang sakit? 在我们为生病的人祷告，我们是否也这样？ Sekali lagi tidak salah mendoakan untuk sembuh. 当然，为他们这个能健康是不错的， Ini bukan persoalan salah atau benar. 这是不关于错还是对。 Paulus sendiri juga berdoa untuk kesembuhan. 因为保罗自己也为他的健康而祷告。 Di dalam PL ada begitu banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan. 在这里也有很多人为自己的健康能康复祷告， Bukan persoalan salah atau benar, 不是正确或者错误， tapi persoalan apa yang baik dan apa yang terbaik. 而是什么是好的，什么是更好的。 Yang terbaik adalah berdoa supaya mereka bahkan di tengah penderitaan mereka itu bisa merasakan kasih Kristus dan dikuatkan oleh kasih Kristus. 最美好的当然就是当他们在患难当中，仍然能感受到神的爱，并且在当中成长。 Ini sekitar contoh-contoh sederhana aja, 3 contoh yang kita bisa lihat doa yang kita biasa lakukan bersama-sama dibandingkan dengan doa yang ada di dalam Alkitab. 所以这个3个简单的例子，就是从圣经当中，还有我们的就是在祷告会所做的。 Di dalam kehidupan kita ada masih banyak lagi doa bersama. Kita doa makan, kita doa mau mulai meeting, kita doa itu banyak banget doa bersama. 其实呢，在日常生活当中还有更多，比如说开会之前的祷告、吃饭之前的祷告。 Mudah-mudahan kita lebih aware di setiap doa bersama itu, kita bisa menjadi kesaksian kepada Allah dan kita bisa membawa orang mengenal Allah. 希望呢，我们在这个集体祷告的时候，我们会更加注意，知道我们的祷告能成为别人的这个见证。 Nah, kita lebih serius memperhatikan apa yang kita ucapkan di dalam doa itu dengan memperhatikan bagaimana doa di dalam Alkitab. 然后我们也更加的注意我们祷告当中的话语是怎么样，我们也可以从圣经当中学习。 Mari kita berdoa. 我们来一起低头祷告。 Roh Kudus, bukankah Engkau yang memimpin para penulis Alkitab, para tokoh-tokoh dalam Alkitab dalam doa mereka? 主啊，我们知道，你是使用圣灵来带领这个圣经的作者来祷告。 Yesus, bukankah Engkau ketika para murid meminta diajarkan berdoa, Engkau dengan senang hati mengajarkan mereka berdoa, yaitu doa Bapa kami. 主耶稣，当门徒们也求你，让你教他们如何祷告的时候，你也乐意帮助他们。 Karena itu sekarang kami anak-anakmu di GKI Pluit. 因此，现在我们你的儿女来到你面前， Kami belajar betapa doa bersama itu kami bisa menyaksikan Engkau dan kami bisa membawa pengenalan akan Engkau. 我们学习就是祷告，集体祷告如何能成为别人的见证。 Biarlah kesempatan bersaksi dan kesempatan mengajar ini kami manfaatkan di dalam setiap kesempatan kami berdoa. 但愿这个机会就是成为别人的见证，我们能在日常的生活当中的祷告所用出来。 Dan kiranya Engkau mendidik kami dengan doa-doa yang ada di dalam Alkitab. 也求你使用你圣经里的祷告来教导我们， Sehingga apa yang kami mohonkan kepadamu adalah apa yang tokoh Alkitab juga mohonkan kepada Engkau. 好让我们所祈求的也是圣经当中的门徒们也所祈求的， Supaya Allah yang kami saksikan di dalam doa kami adalah Allah yang juga Alkitab saksikan. 好让我们在祷告当中所见证出来的神，也是圣经当中所见证出来的。 Kami mohonkan ini kepada Engkau karena tanpamu kami bukan siapa-siapa. 我们向你祈求，因为我知道没有你，我们什么都不是。 Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 奉告主耶稣基督的名祈求祷告，阿门。